Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zakaria Ismail daripada Pusat Bahasa Al-Quran. Pada 5 hari bulan Disember tahun 2020, iaitu pada hari Sabtu ini, Pusat Bahasa Al-Quran akan menganjurkan satu kursus sehari, iaitu kursus mengenai pengembangan kalimah bahasa Arab dan teknik penggunaan kamus. Sebenarnya tajuk ini dia ada kaitan yang sangat rapat. Apabila anda memahami huruf-huruf tambah ini memudahkan anda mencari perkataan yang anda tidak faham menggunakan kamus. Menggunakan kamus dalam bahasa Arab dia tidak sama seperti kamus bahasa Inggeris. Dia menggunakan huruf, kemudian huruf 1, 2, 3 kemudian terus dicari. Dalam bahasa Arab kita mesti selesaikan dahulu. Kita kena buang dahulu huruf-huruf tambahan dan kita kena jumpa dulu kata dasar dia. Bila kita jumpa kata dasar, barulah kita akan menemui perkataan itu dalam kamus. Jadi di bawah kata dasar itu nanti kita akan jumpa perkataan yang kita hendak cari itu, iaitu perkataan dengan yang ada huruf-huruf tambah. Jadi mengenal huruf tambah dan huruf asal, iaitu kata dasar itu adalah sangat penting untuk kita ada kemampuan merujuk kamus sendiri. Bila kita ada kemampuan untuk merujuk kamus sendiri, maka ini memudahkan kita belajar dan tidak sentiasa bergantung kepada tenaga pengajar sepanjang masa. Ini membolehkan kita membuat kerja sendiri. Boleh belajar sendiri, bukanlah makna belajar sendiri meninggalkan guru begitu, peringkat awal tak boleh lagi tapi ada banyak benda yang kita sudah boleh mencari maknanya dengan sendiri. Baiklah, kursus ini kenapakah kita anjurkan kursus ini? Kursus ini kita anjurkan kerana kita menerima banyak rungutan daripada pelajar-pelajar yang telah lama belajar bahasa Arab. Tetapi mereka ada masalah dari segi mengenal kata dasar dengan kata terbitan. Huruf tambah itu kadang-kadang bagi mereka agak pelik, macam manakah cara tambahan itu berlaku. Jadi kita membuat kursus ini untuk menyelesaikan kekeliruan ini. Sebenarnya tajuk ini bukanlah tajuk yang susah, tetapi apabila anda tidak memahami konsep keseluruhannya, itu menyebabkan anda agak terkeliru. Jadi kursus ini untuk menyelesaikan kekeliruan ini. Seterusnya kursus ini akan berlangsung selama sehari daripada pukul 9.30 sehinggalah sampai pukul 4. Dan kita ada 4 sesi di dalamnya. Jadi sesi kita yang pertama kita akan bagi laluan dulu dia bernama sesi yang pertama kita akan terangkan latar belakang. Kemudian kita akan tumpukan kepada huruf tambah di dalam fi'il. Kemudian huruf tambah di dalam isim. Sesi yang terakhir ialah bagaimana nak gunakan pengetahuan itu untuk kita praktikkan di dalam mencari makna perkataan di dalam kamus. Itu yang kita buat pada sesi yang paling akhir. Akhirnya pelajar akan mendapat satu sijil sijil penyertaan, iaitu sijil digital akan diberikan oleh Pusat Bahasa Al-Quran. Seterusnya ialah mengenai cara belajar. Dia ramai juga yang tanya tentang cara belajar. Cara belajar ialah menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini anda akan dapat melihat tenaga pengajar seperti anda dapat lihat saya sekarang. Ini sekarang. Tapi ketika kita dalam aplikasi Zoom, gambar kita pun akan ada sekali. Gambar kita akan ada di sisi. Okey, jadi dalam aplikasi Zoom anda boleh bercakap dengan tenaga pengajar. Anda boleh bercakap. Angkat tangan untuk menyatakan saya ada soalan, saya nak tanya, boleh. Boleh juga bercakap ketika tenaga pengajar sedang mengajar. Dan anda boleh juga menggunakan aplikasi chat. Kalau ustaz anda itu dia baca chat itu, dia boleh terus jawab. Ataupun nanti bila dah tamat sesi itu dia akan jawab dalam sesi yang seterusnya. Di dalam kursus ini juga kita bekalkan dengan nota. Nota ini kita berikan dahulu kita berikan dahulu sebelum daripada kursus berlangsung. Walaupun begitu ketika kursus kita akan tunjukkan nota. Kita menggunakan aplikasi cara share di sini. Ini nota kita, nota.
Contohnya ni nota. Bila kita melihat nota, maka tenaga pengajar yang bercakap dia akan jadi kecil di situ. Ya, anda pun dalam gambar yang kecil di sini. Kita boleh baca di sini bersama-sama lah. Bersama-sama. Ini nota kita. Nota. Okey, belajar sambil membaca nota. Okey. Seterusnya ialah kadang-kadang kita perlu kepada penjelasan. Perlu pada penjelasan. Contohnya di sini bagaimanakah untuk membuat fi'il amar sebagai contoh. Bagaimanakah untuk membuat fi'il amar. Tukaran fi'il madhi kepada fi'il amar. Di sini melibatkan proses penambahan huruf dan juga pengurangan huruf pun ada juga ya, tambahan huruf dan kadang-kadang ada juga proses membuang huruf. Okey. Contohnya mengambil perkataan ini ya. Ambil fi'il mudhari' untuk dhamir anta. Contohnya tadribu. Ini kerana fi'il amar dia tak ada fi'il amar untuk dhamir mukhatab saja ya. Okey. Tak ada untuk ghaib. Jadi fi'il amar ada 6 saja, tak ada 14. Jadi kita mulakan dengan anta. Anta diregukan ya. Anta itu kita regukan dia dengan fi'il mudhari' untuk anta juga. Okey. Baik. Kita akan gunakan aplikasi papan putih. Okay. Papan putih ini membolehkan saya menulis ya. Dan anda melihat. Okey. Memukul untuk lelaki ya. Tadribu anta. Okey, ini tadribu. Jadi tekniknya ialah yang pertama ialah kita nak buat fi'il amar dia mesti asal daripada fi'il madhi. Fi'il amar dia mesti berasal daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sendiri dia mesti berasal daripada fi'il madhi. Jadi fi'il madhinya ialah daraba. Kemudian dia jadi fi'il mudhari' dengan tambah huruf mudhari' di hadapannya jadi yadribu. Kemudian apabila kita bilang satu-satu sampai giliran pada anta dia akan jadi tadribu. Ini tadribu. Okey. Daripada tadribu ini bagaimanakah langkah untuk membuat fi'il amar? Langkah yang pertama ialah buang huruf mudhari'. Langkahnya ialah buang huruf mudhari'. Huruf mudhari' apa dia? Anaitu, alif, nun, ya dan huruf ta yang berada di hadapan. Yang berada di sini, yang berada di sini. Yang di hadapan. Bukan huruf tambah sebelah belakang ni ya, sebelah depan. Ini huruf mudhari' ada 4 saja. Maka buang huruf mudhari'. Langkah yang kedua ialah kita matikan baris hujungnya. Langkah ketiga ialah cuba baca. Boleh baca atau tak boleh baca? Tak boleh baca. Kerana huruf yang pertama berbaris mati. Jadi kalau dalam keadaan begini maka fi'il amarnya hendaklah ditambah hamzah wasal di hadapannya. Dan bagaimanakah nak baca hamzah wasal tadi? Maka mengikut kaedah tajwid ya, bagi huruf yang ketiga. Sekiranya huruf yang ketiga ini berbaris depan, maka hamzah wasal berbaris hadapan. Sekiranya huruf ketiga berbaris selain daripada baris hadapan, maka huruf hamzah wasal ini dibaca dengan baris bawah. Maka dibaca dia idrib. Jadi itu contoh cara anda akan mendapat penjelasan di dalam kursus kita. Jadi sekadar itu saja untuk penerangan tentang kursus ini. Sekiranya anda ada menghadapi kekeliruan seperti ini ataupun ada kawan-kawan anda yang ada masalah seperti ini, maka saya menganjurkan untuk anda semua menyertai kursus ini. Tajuk perbincangan ini agak padat sedikit, tetapi oleh kerana kebanyakan peserta adalah telah lama belajar, cuma nak menyelesaikan kekeliruan saja, maka diharap mereka mampu menerima tekanan untuk belajar satu benda yang banyak dalam masa satu hari ini, memudahkan anda untuk pelajaran anda pada akan datang. Boleh mendaftar di laman web yang kita tunjukkan di dalam video ini dan juga di dalam keterangan video ini. Semoga berjumpa anda pada 5 hari bulan Disember tahun 2020 hari Sabtu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.